Faedah yang pertama, tulis. Faedah yang pertama daripada ayat 20. Hatta iza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa julum bima kanu ya'malun. Mana bila orang ahli neraka mari, dia tutup mulut, kulit anggota dia menjadi saksi. Ayat ini syahadatu jawarihim, yang menjadi saksi kepada mereka iaitulah anggota dia, mata, telinga, mata dan kulit. Dia panggil syahadatu takzib waftidah, saksi mereka bohong dan mendedahkan, membongkar rahsia mereka. Mulut jawab dak, mulai mata kata dak apa, aku saksi. Telinga kata dak apa je tidak. Semua anggota dia bercakap. Inilah yang kita bimbang hari ini para jemaah sekalian. Kita bimbang, kita hari ini bercakap banyak, tapi kita tidak bimbang, tak menaruh kebimbangan bahawa percakapan kita itu mengundang bala besar kita di akhirat esok. Allahul musta'an. Cakap ya kita ni. Hei, kita tak bercakap dah ustaz Nah, kita main forward dia panggil ni. Sama je. Cakap dengan mulut ke, bercakap dengan tangan ke? Cakap dengan tangan ni salah satu daripada manifestasi surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Anggota kita akan menjadi Allahu Akbar. Kita ambil ayat ni, tulis besar-besar kepada mata kita. Semua anggota kita akan jadi saksi di akhirat esok. Kalau tak ada orang yang jadi saksi pun, anggota kita akan saksi ke atas kita. Wal'iyazubillah, kita minta berlindung daripada dia menjadi saksi yang tak baik. Kerana itu para ulama mengatakan, tulis ni kata-kata motivasi daripada ulama tadabbur. Dia kata apa? Suratan amalan kita. Tulis, suratan amalan yang kita akan baca di hadapan Allah nanti, kitalah penulisnya. Mu nak baca apa di depan Tuhan nanti? Awak nak baca apa? Nak baca yang baik, tulis yang baik. Nak baca yang buruk, tulis yang buruk. Mana tulis apa? Tulis yang baik macam mana? Tak payah menulis. Kan? Kita buat tu maknanya malaikat tulis lah. Itu ibarat kata suratan amalan kita di akhirat esok, kitalah pun yang kita akan baca depan Allah, kitalah penulisnya. Baik, kita pergi pada yang kedua. Dalam ayat ini dia kata apa? Huwallazi huwa wa huwa khalaqakum, ayat 21. Wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Allah yang menjadikan kamu peringkat awal dulu. Awal dulu kita tak ada, Allah ada kat kamu. Kata di bahasa tadabbur kata jawazu isti'malil adillah al-aqliyah. Harus kita menggunakan dalil aqli untuk nak memahami kuasa dan keesaan Allah Azza wa Jalla. Dulu tak ada ya? Tak ada. Sekarang ni ada? Ada. Sebab itulah orang Badui bila dia belajar tauhid, simple je bagi dia. Dia kata al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Kalau ada tahi unta, mana adalah unta. Bijak dia. Mana bila ada dunia ini, ada pencipta. Senang. Sebab itu kata di para ulama Ahlus Sunnah, dia kata dalam bab tauhid, bab akidah, kita tak boleh taklid kepada orang, kita kena yakin. Macam orang ni, beriman. Mana dalil ada Tuhan? Ayah aku kata Tuhan ada, tak ada. Ayah dia kata, bukan dia. Habis kita sendiri kena jawab. Mana dalil ada Tuhan? Ada makhluk, ada alam ini, ada pencipta. Gitu. Apa yang payahnya? Jangan ada payah. Jadi dia kata dalam ayat ini jawazu isti'malil adillah al-aqliyah. Jadi kita kata kita dulu tak ada, sekarang ni ada, jadi itu dipanggil dalil aqli. Jadi kita kena belajarlah ilmu-ilmu tentang ini. Kemudian Allah Ta'ala sebut di akhir ayat, Tuhan kata apa? Wa ilaihi turja'un. Kepada Allah kamu akan dikembalikan. Isyaratun ilal hikmah. Ayat ini juga menjadi hikmah kepada penciptaan makhluk. Bahawa makhluk ini Allah cipta, Allah uji kita. Dia panggil taklif. Allah uji kita
nak tengok liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak tengok siapa di kalangan kamu yang baik amalan. Tuhan tak tanya aku nak tengok siapa yang paling comel, yang paling lawa, yang paling smart, yang paling handsome. La, dia kata siapa yang baik amalan. Jadi oleh kerana kita yakin, tulis ni pelajar, oleh kerana kita yakin kita akan kembali kepada Allah, fasta'id lihadzal ruju', buatlah persiapan untuk kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 223 Allah kata wattaqullah wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Takutlah kepada Allah, ingatlah mu akan jumpa dengan Allah, terimalah kabar gembira bagi orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, yang yakin, yang percaya kepada Allah. Mereka ini akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga ayat wa ma kuntum tastatirun. Kamu sebenarnya tak takut kepada anggota kamu ni jadi apa? Jadi saksi ni sebab apa? Sebab kamu tidak beriman. Sebab kamu tak beriman. Bila dia tak beriman, dia tak takut. Takut apa? Bagai tak ada. Seolah-olah benda tu tak berlaku. Tak ada di dunia ni. Maka dia pun tak takut. Dia pun tak takut. Kata di ulama pendidikan, usulul ihsas, tulis ni, usulul ihsas salah satu. Asas kepada panca indera yang kita nak rasa ni, tiga perkara. As-sam'u wal basaru wal mas. Telinga, mata dan sentuhan. Sebab tu Tuhan kata sam'ukum, absarukum, juludukum. Kulit kita tu sentuhan dia panggil. Mas, kita tahu. Sebab tu lah orang tak nampak mata pun, orang buta pada ingat sentuh dengan tangan. Ni tahu panah. Macam-macam dia punya kelebihan. Jadi puak-puak kafir ni dia tak percaya. Sebab apa tak percaya? Dia tak percaya sebab dia kata Tuhan tak ada apa-apa. Tuhan pun tidak ada bagi dia, ataupun ada Tuhan tapi tak ada ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita orang beriman yakin dan percaya. Maka dengan sebab itulah mereka berani buat segala perkara. Dia kata Tuhan tak tahu. Kita yang tahu, kita yang tahu Tuhan tahu ni pun kadang-kadang duk main macam bukan tak tahu, macam tak tahu. Berani buat maksiat tu. Na'udzubillah. Baik, kita pergi kepada faedah yang keempat. Dalam ayat ini juga, wa ma kuntum tastatirun zalikum zannukum alladhi dhanantum bi rabbikum fa ardakum fa asbahtum minal khasirin. Tulis ayat ini fihi tambihun, suatu perhatian bahawa bagi orang mukmin jangan hilang daripada kepala dia sifat Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat. Jangan hilang daripada kepala kita. Kalau hilang hak ni, orang panggil macam kapal terbang hilang daripada radar. Radar mana? Radar radar tak ingat kepada Allah Azza wa Jalla kita ni. Radar berani buat maksiat ni punca mari daripada mana? Mari daripada kita terlupa Allah Ta'ala yang maha mendengar. Karena itulah anda baca dalam sirah salafus salih. Salafus salih ni ulama-ulama yang salih. Di antaranya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Tulis tuan-tuan. Kata-kata Hasan Basri. Hasan Basri ni mati pada tahun 110. Kata-kata yang dikeluar oleh Al-Imam At-Tabarani. Dia kata qala Al-Hasan inna qauman, ada beberapa kaum alhathumul amani, mereka telah dilarakan, dilalaikan oleh angan-angan, hatta kharaju minad dunya wa ma lahum hasanah. Allahu akbar. Mereka mati, dia tak bawa kebajikan. Asyik duk berangan-angan je. Aku ni nanti tua nak beramal, nanti pencen nak belajar, nanti free nak ngaji Quran, nanti wajah al malak, saya mari pada malakul maut, habis cerita. Dia Hasan Basri kata mereka terlalu banyak angan-angan hatta kharaju minad dunya wa ma lahum hasanah. Allahu akbar.
Jadi dia keluar daripada dunia, tak ada lah kebajikan. Maknanya dan terlalu mengharapkan keampunan Allah Azza wa Jalla sampai peringkat dia berani buat maksiat. Tak apa, Tuhan Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Berapa ramai ahli-ahli maksiat dulu, tak, sekarang ni mati dengan husnul khatimah, mati depan Kaabah, mati di Madinah, mati tengah salat. Dia dulu begini-gini. Sedap awak punya analisa. Mana tahu kan? Kita ingat ke semua orang yang jadi baik tak baik dulu mati dalam keadaan. Kita kena letak kita ni sentiasa takut pada Allah Azza wa Jalla. Janganlah sebab angan-angan kosong keluarlah dia. Allahu Akbar. Keluar daripada dunia, tidak ada kebajikan bagi dia. Baiklah. Kita tamatkan ke perbincangan kita yang seterusnya. Apabila mereka terlalu mengharap-harapkan, manusia yang sangat berhajat kepada Allah Azza wa Jalla, kita perhatikan bahawa bila kita ni terlalu meletakkan pengharapan yang tinggi, orang ni berani buat maksiat. Habis yang betulnya macam mana? Tulis yang betul. Kita kena al-khauf war-raja. Ar-khauf war-raja. Ayat Tuhan kata wazalika dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum. Kamu duk sangka dengan Tuhan tu baik, Tuhan pemaaf, Tuhan pemurah. Akhir sekali kamu tak beramal, fa asbahtum minal khasirin. Kata di ulama pengkaji tafsir tadabbur kata i'lam anna asbabad dalal. Sebab-sebab kesesatan dalam berakidah semuanya mari daripada fasadit ta'ammul. Rusak cara pemikiran dia. Cara dia mikir rusak. Mudah percaya kepada benda pelik-pelik ni. Mudah percaya. Tak sekali orang tabah ini wali besar, sultanul aulia, habis pakat cium kaki, pakat cium lutut belakang. Sebab sultanul aulia. Walaupun orang ni langgar syariat, SOP syariat, kata orang ke laut, tak ada SOP. Tapi oleh kerana ditabalkan dengan tabalan yang besar, habis kita manusia jadi terperangkap. Maka dengan ini para pelajar sekalian, kita berjalan ni mengikut dalam kaedah besar bahawa kita atas dunia ni kena duduk di antara al-khauf war-raja, di antara takut dan mengharapkan. Kalau tidak, kita akan jadi kecundang. Terlalu takut, dia akan jadi manusia was-was, menggigil tak tahu pasal. Terlalu berani, dia akan jadi manusia keras kepala, tak dengar kata, sebab dia kata Allah Ta'ala Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dia pun tak semaya pun tak apa. Nanti aku dah tua-tua, aku taubat. Berapa ramai ahli maksiat dulu sekarang ni sudah jadi pendakwah pun setengahnya. Jadi itulah kematian-kematian yang diviralkan. Ini contoh-contoh orang-orang yang dulu begini lara mati dalam keadaan baik. Kemudian ambil pula orang-orang yang baik-baik pula mati dalam keadaan buruk, mati baik terbakar lah, mati aksiden kereta, mati masuk dalam air lemas. Kita kata subhanallah, syaitan ni dia bijak, dia main benda-benda viral macam ni supaya manusia hilang kepercayaan, hilang identiti, terlalu salah menyalahgunakan zannukum bi rabbikum, salah sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita duduk di atas landasan yang tepat, iaitulah al-khaufu war-raja, takut dan mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Tamatlah perbincangan kita, insya-Allah kita akan sambung lagi ayat 25 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.